Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat malam. Tu lah, mula rasa tak sihat dah. Ya, insyaAllah. Itulah. Penat sikit minggu ni sebab ulang alik ke Johor, lepas tu balik arwah pakcik meninggal semua tu. Jadi sibuk sikit. Badan pun dah tak penat dah. Dah mula terasa nak kena berehat dan mengasingkan diri kot. Yelah. Bagilah badan berehat dulu insyaAllah. Betul lah. Tak boleh nak Yelah, banyak sangat kes lah sekarang. Betul. Memang kena mengelak jumpa orang lah buat usaha ni. Pulang daripada KL ke Johor ke? Tapi dah balik lah. Balik tu pakcik meninggal, tu kebetulan uruskan tu semalam. Tu hari ni dia 2-3 hari ni rasa penat lah. Yelah, betul. Kita tunggu lagi dalam 2 minit, kita start insyaAllah. Boleh. Ada apa tu? Tuan nak tanya ke apa? Tak ada. Ustaz kat rumah ke tu? Tak, di masjid. Oh. Di masjid ni kalau balik rumah dulu lambat. Semayang pun lambat.
Jadi kalau balik lagi lambat. Ini dah baca Yasin ke Ustaz? Baca Yasin lah. Tu. Ramai dah, makin ramai. Kawan-kawan pun dah start positif kan. Yelah, tengok dekat Facebook pun jarang jumpa kan. Sekali scroll 10 orang, 20 orang. Betul. Betul. Itulah kadang fikir balik, kena ni kot. Duduk diam-diam sekejap kat rumah 2-3 minggu Dia pandangan saya macam ni, Ustaz. Apabila kita dah ikhtiar vaksin ni, sebab benda ni lama kelamaan akan kita terima sebagai endemik. So cuma kesan apabila dah lepas vaksin tu, kesan demam ni dia jadi tak ada teruk. Dia tak maklum lah, itu based on apabila diri sendiri tu kena, rasa nak demam tak demam, nak kata sakit tekak yang kuat, masa demam sesama biasa, batuk tu lagi kuat. Jadi dia virus tu dia dia mudah dijangkiti, tambah-tambah dipahamkan Omicron tu dia senang merebak, tapi dia tidak menjadi sesuatu yang sangat teruk sebab yalah, kita ada grup sekolah, grup universiti, grup pejabat, grup taman, grup WhatsApp kan. Sekiranya dulu zaman belum ada vaksin, kita jadi takut, dan apabila ada berita kes kat mana tempat je pun kita dah mula rasa cemas lah kan. Tapi sekarang ni di taman saya pun almost boleh dikatakan 30% rumah tu ni kat sini ada 70 rumah. 30% tu dah adalah yang positif dekat kawasan perumahan. Dekat pejabat almost every day. Tingkat berlainan lah kan. Tingkat-tingkat berlainan. Kat bahagian saya ada lebih kurang 28 orang. Yang dah kena dah hampir 20% lah setakat ni. Jadi dia rata-rata yang mana yang saya tahu kena tak teruk, dan dia pulih sendiri duduk di rumah aja, dan tak adalah yang sampai melebihi daripada stage 2 tu. Dia paling-paling pun stage 2 je lah. 2A 2A saja. Setakat ni yang di sekeliling saya je lah. Ada lagi yang melainkan yang betul ada sejarah penyakit yang teruk, orang berusia tu lagi risiko lah. Setakat ni tak ada lah. So demam ni dah umpama demam biasa lah. So jangan kita takut, kita hidup macam biasa. Yalah, cuma kita jaga SOP lah, jangan duk mencari pasal pergi tempat ramai orang tu macam cari pasal sangat. Setakat aktiviti harian kita teruskan macam biasa. Bekerja apa semua, pergi ke kedai, buat macam biasa, pakai mask, cuci tangan. Itu selemah-lemah tindakan kita untuk jaga diri lah. Itu pandangan saya, Ustaz. Bagi saya, ikhtiar mesti wajib. Vaksin, pakai mask, sanitizer, basuh tangan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama tu, bila takdir Allah tu tentukan kita kena, maka kita kena terima lah. Sebab tu takdir Allah dan mesti ada hikmah. Cuma kita kena berhati-hati sebab dalam keadaan pandemik sekarang ni, walaupun kita nak ke fasa endemik kan, cuma kita tak tahu bagaimana reaction virus pada badan kita. Kita rasa kita sihat, kita nak ambil vaksin, tapi mungkin kita ada penyakit-penyakit dalaman yang kita tak tahu. Kita ada masalah jantung ke, kita ada masalah buah pinggang ke yang kita tak tahu. Sebab ada juga yang dah ambil vaksin tapi teruk juga. Rupanya dia tak tahu ada sejarah sakit, dia ada sakit sebenarnya. Dan dia ada jantung dan sebagainya. Jadi kena hati-hati lah. Betul lah. Baik. Masalah ni juga berlaku di surau, berlaku di masjid. Yang ada jemaah tu rasa, alah kita okey, kalau kena pun setakat demam-demam biasa. Jadi dia orang pun sambil lewa pakai mask. Sambil lewa pakai mask. Saya kata tak boleh sambil lewa, walaupun kita kata dah ada vaksin dan sebagainya, tak boleh sambil lewa. Sebab Islam ajar kita mesti berhati-hati. Mesti jaga diri. Jangan biarkan diri terdedah dengan
penyakit yang bahaya dan sebagainya kan. Setuju. Baik, insyaAllah kita mula dulu. Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyul azim amma ba'd. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita dalam keadaan kita semua ni masih lagi dalam ujian, yang mana sebenarnya kalau kita tengok Allah nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita rasa macam dah tak ada kot Covid. Datang Omicron, tiba-tiba pula dah naik balik. Maka itu tujuannya ialah untuk Allah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita bergantung harap kepada makhluk semata-mata, dan ikhtiar kita semata-mata, bahkan lebihkan usaha kita, lebihkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah bagi surah kita malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan tengok satu surah yang sangat penting dan memberikan kita pengajaran dengan keadaan semasa kita pada hari ini, iaitu surah Ad-Duha. Dan insyaAllah malam ini kita akan bacakan terlebih dahulu surah yang ke-93. Kedudukannya dalam susunan Al-Quran, dan muka suratnya ialah muka surat berapa tu? 596 596. 596. Surah yang ke-93. InsyaAllah kita mulakan malam ini dengan talaqi terlebih dahulu, kemudian kita akan terus kita review dan kita akan tengok apa yang Allah nak sampaikan daripada surah Ad-Duha ini. Baik. Saya minta tuan-tuan untuk sama-sama tengok mushaf, kita tengok pada aplikasi Quran tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bacakan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Wal-layli idza saja. Wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
فأما اليتيم فلا تقهر. Huruf qaf tu ada qalqalah. Taqhar, taqhar. Jelaskan qalqalah dia. Sekali lagi. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita selesai membacakan surah Ad-Duha. Baik, sebelum kita pergi kepada tafsiran atau tadabbur surah Ad-Duha ni, mari sama-sama kita tengok tajwid, bahagian tajwid. Kita sambung huruf apa? Huruf kaf. Kaf. Qaf, kaf kan? Kaf. Qaf dah, kaf. Baik, insya-Allah kita akan menyambung huruf kaf. Pada 2 minggu lepas kita dah bincangkan huruf qaf dan kita akan masuk huruf kaf. Baik, huruf kaf tempat keluarnya ialah pada pangkal lidah di bahagian luar. Pangkal lidah ni bahagian dalam sebenarnya. Kalau kita tengok gambar yang Tuan Azam kongsikan, qaf dia paling dalam, paling hampir dengan anak tekak ialah huruf qaf dalam. Kaf masih lagi pangkal tapi bukan yang paling dalam, di atas sedikit daripada huruf qaf. Kalau kita bunyikan huruf qaf dan huruf kaf, maka kita akan rasa perbezaannya. Tempat di mana huruf tu ditekan. Qaf, aq, kita akan rasa betul-betul dalam. Lidah kita pangkal, lidah tu akan bergerak, tekan. Tapi kalau kaf, ak, maka dia akan berasa di atas sedikit, hampir ke bahagian pertengahan lidah, tapi masih lagi di bahagian pangkal. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, qaf dengan kaf tempat keluarnya sama, tetapi di tempat ataupun di kedudukan yang berbeza. Satu di dalam, di bawah, satu lagi di bahagian luar, di bahagian atas sedikit, hampir kepada bahagian pertengahan lidah. Baik, itu adalah tempat keluar huruf kaf. Cumanya kita nak sebutkan kadang-kadang dalam bahasa Melayu ni huruf kaf ke huruf qaf ke biasanya kita tulis dengan K saja. Sampaikan kita tak boleh nak bezakan dia qaf ke dia kaf. Maka kena tengok betul-betul. Baik, kalau kita tengok sifat huruf kaf ni ialah huruf syiddah sama dengan huruf qaf. Maksud syiddah ialah tertahan suara pada makhraj. Maksudnya ialah huruf tu tak akan keluar kalau tidak ditahan pada makhraj. Macam huruf ba. Ba. Kalau kita tak tahan atau tak tekan lidah ni, tak tekan bibir ni, maka tak keluar huruf ba. Contohnya huruf ta. Ta. Tekan hujung lidah pada belakang gigi kacip atas. Itu maksud syiddah. Tertahan suara. Dia tengok maksud tertahan suara tu ialah tertahan suara pada makhraj. Sebelum nak keluarkan huruf tu, maka dia ada tahanan. Dia ada tekanan. Dipanggil sebagai syiddah. Begitu juga dengan kaf. Kaf ni kita akan tekan sedikit di bahagian pangkal lidah, bahagian luar ke atas atau ke langit-langit. Ka. Maka kalau kita matikan ak, kita akan rasa macam ditekan bahagian pangkal lidah tu ke atas, ke langit-langit. Ak, macam diangkat. Lidah kita akan diangkat kena pada bahagian langit-langit atas. Dan disebabkan ada tekanan ni, kalau kita perhatikan huruf-huruf syiddah ni, maka dia menghasilkan bunyi selepas. Ataupun sebahagiannya mengeluarkan angin. Ada huruf syiddah yang mengeluarkan qalqalah. Aq, ab, ad,
aj. Dan ada sebahagian huruf syiddah yang ada tekanan ni mengeluarkan sifat namanya hams atau hamas, iaitu mengeluarkan nafas ketika menyebut huruf. Terutamanya kita boleh dengar apabila dia waqaf ataupun sukun. Ak, Allahu akbar. Sebab itulah kadang-kadang ketika kita semayang, kita hati-hati jangan Allahu akbar, sebab huruf kaf tidak menghasilkan bunyi qalqalah. Dia tak macam aqa tadi kita sebut aqa kan. Kaf tidak menghasilkan qalqalah. Dia ada syiddah, ditahan suara, tetapi natijah lepas tu tidak menghasilkan qalqalah. Jangan Allahu akbar. Termasuklah kalau azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan ak sikit, ak. Okey. Jadi mestilah kita sempurnakan huruf kaf ni, bukan sekadar makhrajnya, juga sifat ni. Sifat syiddah tu tahan dulu, ak, baru keluar angin. Ak. Okey. Ditahan sedikit kemudian keluar angin. Ak. Dengan aqa. Kalau aqa lain. Aqa. Itu qalqalah. Kalau aqa dia jadi bunyi macam diada-adakan qa tu. Saya pernah ditegur ketika saya talaqi, bila sampai huruf qalqalah kita baca aqa. Dia aq, tahan dulu, syiddah dulu, baru keluarkan selepas tu. Termasuklah hamas. Ak. Jangan ak. Jangan terlampau cepat mengeluarkan angin. Okey. Sedikit tambahan lah pada malam ni. Baik. Jadi itu adalah bahagian bagi huruf kaf. Saya perhatikan kaf ni lebih mudah disebut berbanding huruf qaf. Huruf kaf ni biasanya kita ringan nak sebut. Tapi huruf qaf dia senang menjadi ringan. Huruf kaf jarang kita jadikan dia berat. Payah kita nak dengar huruf kaf ni jadi qaf. Tapi banyak huruf qaf dia diringankan. Qaumin contohnya. Padahal qaumin. Bukan ka. Jadi huruf kaf ni saya tengok lebih ringan, lebih mudah berbanding huruf qaf. Baik, ada soalan tak? Untuk bahagian tajwid. Sebelum kita pindah kepada bahagian tadabbur insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safri. Ya, Ustaz, sementara dah dapat ilmu huruf kaf ni kan, boleh tak Ustaz memperdengarkan bacaan surah Al-Insyirah, maybe surah ayat 1 sampai ayat 4 tu. Kat situ banyak huruf kaf tu. Okey. Boleh Ustaz Boleh insya-Allah. Okay, Ustaz. Permintaan Ibn Safri, kita baca ayat 1 sampai 4, saya bacakan insya-Allah untuk kita tengok bagaimana sebutan huruf kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Contoh surah Al-Azim. Itu contoh bagi huruf kaf. Ada yang di bahagian tengah, ada yang di bahagian ujung. Kalau contohnya di ujung tu sadrak. Rok dulu baru rok. Jangan rok. Jangan lepaskan terus tu. Jangan lepaskan terus angin tu. Rok. Tahan sedikit dulu. Rok. Baru keluarkan angin tu sedikit. Wallahu a'lam. Tapi jangan tahan lama tu tuan, jangan rock. Dia sedikit rock. Tapi jangan terlalu laju. Rock. Itu hamas ni tak sempat nak syiddah, dah keluar hamas. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan lain sebelum kita pergi pada bahagian tadabbur insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Safri lagi ya. Silakan Ustaz. Ustaz banyak bertanya. Tak masalah, silakan.
Ustaz, bila kita dah belajar huruf kaf ni kan, saya tertarik pula lah dengan perbezaan dengan hamzah bila sukun. Begitu kita tu secara teknikalnya tu dekat bahagian mulut tu kat mana yang hamzah ni, kalau sukun dia macam mana kan, tadi kita dah tahu yang kaf ni sukun macam mana. Lepas tu kalau huruf kaf ni kan kadang-kadang macam Ustaz cakap tadi lah, bila kita sukun ni kadang-kadang kita terlebih angin dia, kalau laju sangat pun dah ke kolah-kolah kan. So kalau macam hamzah ni bila sukun ni, saya teknikalnya tu macam mana Ustaz? Boleh Ustaz terangkan Ustaz? Terima kasih. Baik. Untuk huruf kaf dan huruf hamzah ketika waqaf, saya masukkan sekali dengan huruf ain, terutamanya ketika waqaf. Ini soalan tadi ketika waqaf. Jadi kita perlu membezakan antara kaf, hamzah dan juga ain. Kenapa saya masukkan ain? Sebab ain juga dekat dengan huruf hamzah. Baik, untuk hamzah, bunyi akan keluar di bahagian pangkal kerongkong. Contohnya yu'minun, yu. Kita tahan sampai sini. Kalau kita lepaskan ke atas, jadi yu'. Tekan pada pertengahan kerongkong. Yu'. Kalau kita lepaskan atas sedikit lagi, pada bahagian lidah, yuk. Sebenarnya tempat ataupun cara kita mengeluarkan huruf. Itu penting untuk kita tahu makhraj huruf, tempat keluar huruf, supaya kita tahu kat mana nak lepaskan huruf tu. Yu, yu' atau yuk. Maka kita boleh membezakan. Dari sudut bunyi juga kita boleh dengar. Kalau hamzah ni dia memang tak ada hamas, tak ada qalqalah, tak akan bunyi yu atau yu, tak ada. Yu. Bunyinya solid. Bunyi dia tak ada side effect lepas tu. Tapi kalau ain ada bunyi yu. Contohnya apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Contoh saya tekan macam lebih sikit pada ain. Sedangkan begitulah sebutan ain. Bunyi dia ma. Kalau ma, sebenarnya contoh dengan ma tu tekan sebab saya sebut ma. Kalau kita sebut ma, maka kita dengar bunyi ain tu macam sikit. Tapi kalau sebut ma, akan dengar ain tu macam kuat. Saya pernah tanya soalan juga pada guru saya, kenapa saya tekan ain tu pada lebih? Adakah saya terlebih dalam macam ain? Kita tidak. Tapi pada mim tu sebenarnya, kita baca ma dengan ma, maka kita akan dengar ain tu macam dilebihkan. Sebab mim sebenarnya ma. Ini saya sentuh sikit lah ayat tadi. Jadi sebutan ain ni ma, ma. Dia akan ada macam tekanan sedikit lah pada huruf ain. Baik. Pada huruf kaf, dia akan ada bunyi, contohnya tadi apa, sadrak, ada sedikit angin tu. Tapi pada asasnya kalau kita boleh membezakan tempat keluar, maka kita tahulah nak letakkan dekat mana huruf tu. Wallahu a'lam. Maaf Ustaz, ayat 2 dengan ayat 4 surah Insyirah tu ada ain dan kaf Ustaz. Baik. Kalau Ustaz boleh baca, boleh dengar dengan jelas bezanya. Contoh kan? Ayat 2 dan ayat 4. Ayat kedua tu contohnya ain mati dan kaf mati kat ujung tu kan. Wa wada'na 'anka wizrak. Atau ayat keempat, wa rafa'na laka dhikrak. Berbeza dengan wa rafa'na. Ain tu bunyi dia pun lain. Okey. Terima kasih Ustaz. Ustaz Syaran ada soalan sikit. Macam kalau kita ni dah pada Al-Fatihah lah kan. Kalau kita dengar ada certain imam tu bacaan dia terlampau tekan sangat dekat ain tu tau. Adakah benda tu macam dia nak betul ha dengan ain tu, dia punya tekanan tu macam agak terlebih lah pada saya lah. Macam dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. So macam separuhnya baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi
nak tengok afdal dia mana satu tu? Yang tekan sungguh-sungguh punya tekan ke? Ataupun yang bacaan kedua tadi? Baik. Dia nak tengok mana tu yang afdal, tengok mana yang betul. Tengok mana yang betul ni maksudnya ialah kadang-kadang kita mungkin terdengar imam tu baca ditekan disebabkan dibaca perlahan. Mungkin dia baca berhati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengar macam ditekan. Sedangkan mungkin dia tak tekan. Atau mungkin itu yang betul. Sebab kita dengar dia baca perlahan. Kalau dia baca laju, maka kita tak boleh nak dengar dia tekan tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya rasa duduk betul, tak ada masalah. Cuma kita dengar cara dibaca tu lah. Cara dibaca tu mungkin perlahan menyebabkan kita dengar macam ditekan pada huruf. Tapi memang biasanya kalau kita baca perlahan ni, kita nak tekan lah pada huruf-huruf tu, kita nak jaga sebutan huruf tu. Maka kita dengar macam dia menekan sedikit pada huruf tu. Ya betul lah, kita lah rasa macam over kan. Kadang-kadang kita rasa over. Kita sendiri baca pun kita rasa over. Kadang-kadang kita sendiri baca pun, aku macam tekan sangat huruf tu. Biasa. Okey, baik. Terima kasih. Macam mana? Baik, insya-Allah kita teruskan kepada tadabbur. Saya nak tutup soalan, jadi saya buka balik. Kita teruskan pada bahagian tadabbur surah Ad-Duha. Surah ini merupakan surah yang awal turun, iaitu ketika Nabi SAW mula-mula menerima wahyu. Tapi bukan zaman Nabi menyampaikan wahyu secara tertutup. Ketika itu Nabi dah mula menyampaikan wahyu secara terbuka. Tapi masih lagi di Mekah. Baik, apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Ada satu riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW ni ada satu tempoh disebut sebagai fatratul wahyi. Satu tempoh terputus wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW. Dan ada beberapa kisah lah yang menceritakan kenapa terputus wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Antaranya menyebut bahawa ketika Nabi di rumah isteri baginda bernama Khawlah, Sayyidatina Khawlah, maka ketika itu dah 4 hari wahyu tidak diturunkan kepada Nabi SAW. Nabi rasa pelik, Nabi rasa aneh. Dan ketika itu Nabi rasa tak sedap hati. Maka Nabi tanya pada isteri baginda, Sayyidatina Khawlah, apa yang ada dalam rumah ni? Takut-takut dalam rumah ni ada benda yang menghalang aku daripada menerima wahyu. Maka bila Sayyidatina Khawlah mengemaskan rumah, maka terjumpa ada seekor anak anjing yang telah mati di bawah katil Nabi SAW. Maka bila dikeluarkan anjing itu, maka menggigil badan Nabi SAW. Takut. Nabi takut, adakah Nabi yang telah membunuh anjing, adakah Nabi, punca Nabi menyebabkan anjing mati dan sebagainya. Sehingga kan Allah marah dan Allah murka pada Nabi. Sehingga kan Nabi rasa Allah marah pada Nabi. Ada juga ulama menyebutkan bahawa Nabi ni sedang menyampaikan dakwah, maka Nabi memerlukan wahyu. Ada soalan-soalan yang Nabi nak tanya, atau ada keadaan-keadaan yang memerlukan kepada wahyu, tapi wahyu tak turun. Sehingga kan isteri kepada Abu Lahab, Ummu Jamil ni menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa Tuhanmu telah meninggalkan engkau. Wadda'aka rabbuka. Dalam ayat yang ketiga tu, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Baik, maka itu adalah antara asbabun nuzul surah ini. Nanti kita akan tengok apa hikmah asbabun nuzul surah ini. Baik, insya-Allah pada malam ni kita akan tengok surah Ad-Duha yang mengandungi 11 ayat, dan insya-Allah sekurang-kurangnya kita akan bincangkan lebih kurang 7. Banyak sikit ayat dia, banyak. 7 pengajaran daripada surah Ad-Duha ni. Baik, saya teruskan kepada pengajaran yang pertama. Yang pertama ni ialah A. Kita ambil A-L-D-H-U-H-A. Okey. Baik. A bermaksud, atau pengajaran yang pertama A ialah Al-Quran itu sifatnya dirindui. Baginda Nabi SAW, dia sangat tertunggu-tunggu kepada kalamullah. Sangat tertunggu-tunggu kepada Al-Quran. Nabi tertanya-tanya, bila lagi Quran nak turun? Bila lagi Quran nak turun? Menandakan bahawa Nabi ni sangat seronok dan sangat suka apabila wahyu ni turun.
seolah-olahnya Nabi ni menerima satu surat daripada kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengharap-harap bila wahyu akan turun. Berbeza dengan Nabi Musa AS yang boleh bercakap terus dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW ni bercakap melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau Nabi ada soalan, maka yang akan menyampaikan jawapan iaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, Quran, adalah melalui malaikat Jibril. Maka Nabi pun tunggu bila malaikat Jibril nak hantar wahyu pada aku. Sebagaimana kita tengok pekebun yang telah bersiap sedia. Dia telah menanam pokok, dia telah mengemburkan tanah, menjaga tanamannya, letak baja, mengharapkan hujan turun. Begitulah juga Nabi SAW. Tapi satu tempoh fatratul wahyu ni menjadikan Nabi tercari-cari, tertunggu-tunggu bila wahyu nak turun. Dan ini adalah sifat seorang kekasih kepada kekasihnya, iaitu Nabi SAW sangat merindui kalamullah, yang Quran tu, jawapan atau surat yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan rindu ni hanya boleh dirasai bagi orang yang ada dalam tempat. Contohnya kalau kita rindu pada seseorang, contoh rindu pada isteri dan sebagainya, maka kita ada di tempat tu. Contohnya berjauhan. Kalau kita dekat, dulu isteri dah hari-hari ada, tiap hari tengok, tak rasa rindu contohnya. Tapi contohnya isi sebulan tak ada, kita keluar bersih contohnya, maka rindu tu akan datang. Maka Nabi, begitu juga Nabi SAW, bila satu tempoh yang tidak disebutkan secara jelas berapa lama tempoh tu, ada disebutkan berbelas hari, wahyu tak diturunkan kepada Nabi SAW, ada disebut berbulan, maka Nabi sebenarnya rindu nak dengar ayat Quran. Sebab itulah kita ni bila membaca Quran, akan ada sampai satu masa kita rasa rindu kalau tak baca Quran, atau rasa tak kena kalau tak baca Quran. Maksudnya ialah diri kita telah sebati, Quran tu dah masuk dalam diri kita. Sebab itu kalau kita tengok Allah mulakan surah ni dengan sumpah. Dua sumpah. Satu sumpah kepada waktu duha, satu lagi ialah sumpah kepada waktu malam. Menunjukkan bahawa Al-Quran yang Nabi rindu ni Allah akan sampaikan. Allah kata Allah akan jawab. Dan Allah tidak pernah meninggalkan Nabi. Bila Nabi tunggu bila Quran nak sampai Nabi terfikir, adakah aku buat salah? Sampai Allah marah, mungkin marah dengan aku. Dan Nabi pula dengar cemuhan-cemuhan orang. Maka Nabi rasa betul lah kot. Maka Allah menafikan. Maka itulah perasaan rindu. Macam seorang kekasih, bila dia hilang kekasih, dia lost. Nabi ni rindukan Al-Quran, rindukan wahyu, sampai disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, bila wahyu tak sampai, Nabi disebutkan tertinggal qiyamul lail Nabi SAW. Nabi tak bangun qiyamul lail. Nak katakan Nabi ni lost. Macam orang hilang kekasih. Kan? Kita cerita berani sebut, mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Nabi macam tu seolah-olah ni. Memikirkan bila nak sampai. Dan tanya diri kita juga, adakah kita juga merindui Al-Quran? Agak-agak bila last kita baca Quran? Sehari, 7 hari, 9, sebulan, atau mungkin Ramadan terlepas? Tanya diri sendiri. Adakah kita ni macam Nabi merindui untuk sentiasa ada bersama dengan Al-Quran? Itu pengajaran yang pertama. Yang keduanya ialah L ialah lemahnya manusia tanpa wahyu. Allah sebut wadduha wallaili iza saja. Allah mulakan dengan duha. Waktu duha ialah waktu yang terang. Ada banyak pendapat bila menafsirkan tentang duha dan juga al-lail ni. Cuma untuk pengajaran yang kedua ni, lemahnya manusia tanpa wahyu ni, saya ambil satu pendapat yang menyebutkan bahawa al-duha ni ialah seperti manusia yang menerima ataupun seperti manusia yang diterangi dengan cahaya Al-Quran. Maka dia akan kuat. Bagaimana kita tengok waktu duha, matahari yang naik tu akan menerangi kegelapan malam.
waktu subuh naik matahari, selepas waktu subuh tu sampai waktu duha dan sampailah kepada zuhur, maka cahaya itu menerangi. Begitulah juga orang yang diberikan Al-Quran. Begitulah juga Nabi SAW. Bila Nabi diberikan Al-Quran, maka Nabi bersemangat. Nabi bermotivasi. Allah sentiasa ingat pada aku. Allah memberikan aku wahyu. Tapi apabila seorang tu tidak diberikan Al-Quran atau tiada Al-Quran dalam diri dia, maka Allah sebut wal-laili idza saja. Dia berbeza dengan surah Al-Lail. Al-Lail Allah mulakan dengan malam. Tapi dalam surah Ad-Duha, surah Al-Lail surah sebelum Ad-Duha. Tapi dalam surah Ad-Duha Allah mulakan dengan siang. Maksudnya ialah Muhammad, engkau telah diberikan wahyu, yakni Al-Quran. Maka hidup kau bercahaya. Tapi sampai satu masa malam datang, wahyu tidak diberikan kepada engkau, satu tempoh fatratul wahyu ni, maka engkau akan hilang. Maksudnya Nabi sendiri lost. Kita sebut Nabi sendiri lost. Nabi sendiri hilang panduan. Begitulah juga orang yang tidak mengambil Al-Quran sebagai petunjuk hidup dia. Maka dia akan hilang. Seperti malam yang gelap. Tapi bila orang ambil Al-Quran, maka kehidupan dia akan diterangi dengan cahaya Al-Quran. Seperti mana cahaya pada waktu duha. Baik. Sebab itulah Allah sebut pada Nabi SAW dalam surah Al-Ahzab. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Allah pesan kepada Nabi, teruskan menyampaikan dakwah. Jadikan da'i. Nabi ini sebagai penyeru umat manusia. Seperti cahaya yang menerangi. Disebutkan seperti matahari yang sentiasa menerangi. Matahari ini tak pernah malap. Maka Allah pesan kepada Nabi SAW jadi seperti Ad-Duha. Bila ada Quran, maka menerangi. Jangan pernah rasa semalam. Baik. Seterusnya, pengajaran yang seterusnya ialah iaitu yang ketiga. Duha adalah waktu yang paling bertenaga. Duha adalah waktu yang paling sibuk. Di mana kalau kita tengok pada waktu duha ni, kita semua keluar pergi kerja. Tak kira lah tuan-tuan, kebanyakan kita, ada orang kata, Ustaz, saya kerja shift malam, Ustaz, tak keluar waktu duha. Tapi kalau kita tengok, kebanyakan aktiviti manusia adalah pada waktu duha, mula pagi. Jarang kita dengar masuk kerja bila tengah hari. Jarang. Biasanya kita akan mula bekerja pagi. Perniagaan akan dimulakan pagi. Orang buka pasar pagi. Orang buka kedai runcit pagi. Buka pasar air pagi. Kita pun pergi kerja pagi, cari rezeki pagi. Maka pada waktu duha ni ialah waktu yang mana matahari menerangi. Matahari juga bertenaga. Kita sangka matahari ni naik. Kemudian bila dia turun, dia hilang. Sebenarnya dia turun dan dia naik di tempat lain. Di tempat kita mungkin turun. Kan? Tapi di tempat lain dia sentiasa naik. Maka Allah sebut duha ni dia sentiasa bertenaga. Maka Allah pesan kepada Nabi SAW sehingga Allah menamakan surah ini dengan surah duha. Maksudnya jadilah orang yang sentiasa bertenaga. Jangan kendur. Jangan lemah semangat. Tengok macam mana matahari sentiasa menerangi. 4.3 bilion tahun tidak pernah padam walaupun sesaat matahari. Sentiasa menerangi manusia. Nabi bila diputuskan wahyu, tidak diberikan wahyu, Nabi tak tahu nak buat apa. Dengan para sahabat pun Nabi tak nak jumpa. Takut sahabat tanya soalan aku, wahyu tak sampai lagi. Maka Nabi pun rasa down. Rasa lemah. Maka duha. Bila sebut tentang duha ni, maka Ad-Duha dan juga Al-Lail, siang dan malam, maka Allah bersumpah dengan siang atau dengan waktu duha, dengan waktu malam Allah juga bersumpah. Maka jawab kepada sumpah itu ialah Allah sebut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, teruskan jadi seperti duha, jadi seperti matahari. Jangan kau dengar cakap-cakap orang. Ayat ketiga Allah sebut ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak pernah sekali Allah meninggalkan engkau wahai Muhammad. Ma wadda'aka. Wadda, kalimah wadda ni ialah kalau kita tengok, kalau kita buat haji umrah, kita ada tawaf wida'. Tawaf wida'. Sebenarnya dia kalimah wadda. Tawaf selamat tinggal. Tidak pernah meninggalkan. Allah gunakan ma. Ma ni berbentuk past tense. Bukannya la, tidak. Tapi ma tu tidak pernah. Maksud ma tu tidak pernah. Allah tidak pernah meninggalkan Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ataupun tidak bercakap atau tidak mengindahkan Nabi SAW.
Maka jadilah seperti matahari, pedulikan orang kata. Sebab itulah kita dalam kehidupan kita ni, jangan kita jadikan orang-orang apa yang orang kata pada kita atau kita tengok pada media sosial membentuk atau mengubah diri kita, membentuk diri kita. Sebab kata-kata daripada Ummu Jamil ni sikit sebanyak telah menjatuhkan semangat Nabi. Tambahan pula ketika itu di awal-awal dakwah Nabi SAW amat sedikit yang mengikuti Nabi, dan Nabi pula terputus wahyu, tak ada lagi Quran yang diturunkan kepada Nabi, maka Nabi rasa tidak bersemangat. Maka Allah kata pedulikan. Ini jawapan Allah SWT kepada perasaan Nabi dan kepada apa yang orang cakap pada Nabi. Maka duha adalah waktu yang paling bersemangat, dan kita ambil pengajaran daripada waktu duha. Jadilah orang yang sentiasa bersemangat, sentiasa menerangi, sentiasa memberikan kebaikan. Baik, seterusnya Fish. Fish ialah hari kerehatan dan kemenangan pasti akan datang. Allah sebut dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ni, kalau kita tengok surah ni, sebenarnya khusus kepada jawapan perasaan Nabi. Rasa tidak senang Nabi. Ada orang cemuh Nabi. Kata Nabi terputus wahyu, Allah tinggalkan Nabi. Tetapi bukan sahaja jawapan kepada persoalan tu, bahkan Allah memberikan jaminan kepada Nabi. Nabi bukan rasa Islam ni tak boleh bangun. Cuma Nabi rasa bahawa kerja Nabi ni mungkin ada something wrong. Ada salah yang Nabi buat sampai Allah marah mungkin. Tetapi tidak. Allah pula memberi jaminan kepada Nabi SAW bahawa hari kemenangan, hari kerehatan engkau pasti akan datang. Cantiknya surah ni, kalau kita tengok Ad-Duha ni waktu bersusah payah, waktu orang sibuk bekerja. Maka Nabi SAW pada awal menyampaikan dakwah memang terlampau sibuk. Sebab itulah ada yang menyebutkan bahawa Al-Lail itu juga membawa maksud malam. Malam ni bila masuk malam, ada yang menyebutkan bahawa kenapa Allah tak turunkan wahyu kepada Nabi adalah untuk Allah memberikan kerehatan kepada Nabi. Nabi ni terlampau sibuk. Nabi ni setiap masa 24 jam memikirkan untuk menyampaikan dakwah, maka Allah memberikan Nabi sedikit kerehatan. Dengan Allah memberikan malam, Allah memutuskan wahyu. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah sebut dalam surah Ghafir tentang peranan ataupun kita kata fungsi malam ni. Allah sebut Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah kata Allah menjadikan malam untuk kamu sebagai kerehatan. Kamu berehat padanya pada waktu malam. Maka ada sebahagian berpendapat bahawa bila Allah sebut wal laili idza saja, kalimah saja ni tenang atau berhenti. Atau al-lail ni maksudnya ialah sakana wa sakata. Maksudnya berhenti sekejap, rehat dulu. Maka Allah memberikan kerehatan kepada Nabi. Itu saya sebut tadi, surah ni bukan pada awal ketika Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi, tidak. Secara terang-terangan, tapi pada tempoh Nabi berada di Mekah. Baik, maka Allah memberikan rehat kepada Nabi. Wadduha wallaili idza saja, dah susah payah, maka ada satu tempoh yang mana nanti engkau akan bertenang wahai Nabi. Tafsiran yang kedua, tadi kita dah sebut tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua ialah tadi duha adalah sebagai tempoh Allah berikan wahyu, lail Allah putuskan wahyu. Tapi duha juga sebagai tempoh engkau diterangi dengan cahaya Al-Quran, engkau sibuk menyampaikan Al-Quran, engkau bersemangat menyampaikan dakwah, dan juga ada masanya juga nanti engkau akan berehat sebagaimana malam itu adalah tempat berehat. Iaitu Allah sebut ayat keempat, Allah jamin Nabi selepas payah, selepas ad-duha, selepas Nabi menyampaikan dakwah dengan penuh payah, susah, maki hamun dan sebagainya, maka lail akan sampai. Al-akhirah walal akhirah. Kemudian nanti lebih baik daripada yang ula, yang sekarang ni. Susunannya sangat baik. Duha, al-lail, kemudian akhirah, ula. Ula adalah tempoh ad-duha, akhirah adalah tempoh al-lail. Maksudnya nanti selepas Nabi menyampaikan dakwah, mula berhijrah ke Madinah, maka ketika itu Islam dah mula tersebar dengan sangat luas.
Dan ada juga menyebutkan bahawa Nabi risaukan umatnya di Mekah, saudaranya, kaumnya di Mekah, tanah tumpah darah Nabi SAW, tanah air Nabi SAW. Dan akhirah itu juga merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Surah Al-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Allah kata nanti kamu akan senang, di mana bila pembukaan kota Mekah Nabi tak perlu berperang. Kalau tengok pada awal-awal Nabi menyampaikan Islam, perang Badar, perang Uhud, kan, perang Tabuk, Nabi berperang. Tapi di akhir nanti, ketika akhir pada tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-8 Hijrah, pembukaan kota Mekah, kemudian Nabi akan mudah kerja Nabi. Maka Allah jamin walal akhiratu khairul laka min al-ula. Ada juga menyebutkan bahawa akhirah ni adalah kehidupan akhirat Nabi, atau apa yang Allah janjikan kepada Nabi pada akhirat nanti. Sebab itulah Allah sebut walal akhiratu khairul laka min al-ula. Kehidupan akhirat Nabi, tempat Nabi, kedudukan Nabi di akhirat nanti lebih baik berbanding kedudukan Nabi sekarang. Kepayahan Nabi. Tetapi tidak juga bermaksud Allah bandingkan dengan dunia. Sebab apa? Sebab Allah sebut walal akhirah khairul laka min al-ula. Allah sebut khairul laka min ad-dunya. Maksudnya apa? Allah tidak menafikan bahawa dunia ni adalah satu bentuk kesusahan bagi Nabi, tidak. Maksudnya kehidupan kau di dunia ni senang juga, banyak nikmat Allah bagi kepada Nabi SAW. Cuma itu tugas Nabi untuk menyampaikan dakwah. Tapi di akhirat nanti lebih baik berbanding di dunia Nabi. Tapi Allah tak guna kalimah dunia. Sebab apa? Sebab takut nanti menafikan banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Allah tidak menafikan banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Cuma akhirat itu lebih baik. Ini berdasarkan ayat kelima. Ayat kelima tu Allah sebut wala saufa. Kalimah saufa ni akan yang jauh. Hadis bagi menyebutkan bahawa walal akhiratu khairul laka min al-ula, ialah kehidupan Nabi selepas berhijrah lebih baik berbanding di Mekah. Tapi ada yang menafikan, iaitu tak tepat. Yang tepatnya ialah akhirat lebih baik daripada dunia. Sebab kalimah wala saufa, dan sesungguhnya akan yang jauh, bukan akan yang dekat, menuju pada akhirat. Dua-duanya ada pendapat wala saufa yu'ti rabbuka fatarda. Nanti wala saufa yu'ti, akan diberikan kepada engkau Muhammad satu yang kau redha. Maka itulah hari kerehatan dan kemenangan kepada Nabi SAW. Kita dah cerita dalam surah An-Nas sebelum ni. Allah berikan apa yang Nabi redha. Kan, bila Nabi tengok ramai berbondong-bondong orang meluk Islam, maka Allah sebut itulah yang kau redha. Kan? Itulah yang kau nak sebenarnya. Maka Allah sebut juga wala sawfa yu'tika rabbuka, sehingga kau fatarda, puas hati. Nabi berasa puas hati. Baik, seterusnya pengajaran seterusnya Allah sebut apa yang kita dapat daripada surah Ad-Duha ni ialah hijdah betul ialah ujian kehidupan mematangkan kita. Allah sebut wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dalam ayat yang ke-5. Maka Allah sebut fa ammal yatima fala taqhar wa ammas ihtimam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah sebut balik kehidupan Nabi SAW. Allah kata apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau wahai Muhammad dulu anak yatim, tapi kami berikan engkau ma'wa atau fa'awa, berikan perlindungan. Nabi anak yatim. Kan kita tahu Nabi anak yatim sejak Nabi lahir. Kemudian diberikan kepada ibu susu. Nabi ada 3 orang ibu susuan. Kemudian Nabi ni hanya sempat dijaga oleh ibu Nabi SAW seketika sebelum ibunya wafat. Kemudian diserahkan kepada Abdul Muttalib. Itu fa'awa, ma'wa, orang yang melindungi Nabi. Atuknya. Dan Allah memberi lagi perlindungan kepada Nabi, iaitu pakciknya, iaitu Abu Talib. Maka Allah suruh kita tengok. Allah suruh Nabi tengok, wahai Muhammad, engkau dilahirkan yatim, tapi Allah berikan perlindungan. Kemudian Allah sebut wa wajadaka dhallan fahada. Ketika engkau sampai umur dewasa,
engkau melihat masyarakat engkau ni hidup dalam keadaan jahiliah, menyembah berhala, ambil hak anak yatim, ambil harta zakat, kemudian menindas wanita, melakukan penghinaan. Nabi tertanya-tanya, adakah ini yang diajarkan oleh Ibrahim? Adakah ini ajaran Nabi Ibrahim yang sampai pada aku pada hari ini? Maka Nabi tertanya-tanya sehingga Nabi mengasingkan diri. Maka Allah kata, Allah dah yang memberikan fahada, iaitu memberikan hidayah, petunjuk, yakni Al-Quran. Maksudnya Allah nak suruh Nabi tengok daripada awal kehidupan Nabi, daripada Nabi awal dilahirkan sampailah Nabi ni disebutkan selepas tu wa wajadaka ailan fa'aghna, daripada miskin kau tak ada apa-apa sampailah kahwin, sampailah engkau diberikan kekayaan melalui perniagaan, kemudian berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, engkau menjadi kaya. Sampailah ke hari ini kehidupan kau, tapi takkan kau tak tengok sepanjang kehidupan kau lahir sampailah hari ini Allah tidak pernah meninggalkan kau. Kalaulah kita ni ibaratnya macam kita ada Facebook, tiba-tiba keluar lalu kat kita punya Facebook 10 years ago, tengok diri sendiri, dulu aku macam ni. Ibaratnya macam kita tengok balik kita 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, kehidupan kita dengan mak ayah kita di kampung, dan kehidupan kita masuk sekolah, asrama, universiti, berkahwin dan sebagainya. Maka Allah rekod semuanya di dalam surah ini. Maka ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Daripada awal Nabi lahir sampailah pada hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan Nabi. Maka pengajaran yang tadi, kita tengok ujian mematangkan hidup. Allah suruh tengok apa yang engkau lalui ni wahai Muhammad, menguatkan diri engkau. Sampai Allah kata, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, supaya nanti bila ada anak yatim, kau jadi pemimpin, kau jadi Nabi, engkau tidak menindas anak yatim. Bila ada orang miskin minta bantuan, ada orang miskin memerlukan, engkau tidak menindas orang miskin. Sebab apa? Sebab dulu engkau pernah jadi anak yatim, dulu engkau pernah jadi miskin. Dan orang yang tidak mendapat hidayah, tidak mendapat petunjuk, atau orang kafir yang menentang kau, engkau juga pernah dulu tercari-cari hidayah, tercari-cari petunjuk, tak ada petunjuk, dan engkau santuni orang-orang ini dengan baik. Maka Allah jadikan Nabi perasaan tu supaya Nabi tak buat. Dan Nabi pernah rasa, oh aku juga pernah jadi anak yatim, jangan menindas anak yatim. Aku juga pernah susah, maka jangan tindas orang susah. Aku juga dulu pernah tercari-cari hidayah, maka jangan kita bersikap kasar dengan orang yang datang minta hidayah, minta petunjuk dan sebagainya, minta wahyu daripada kita. Maka ini adalah proses kehidupan Nabi yang Allah sediakan sampailah Nabi menjadi seorang pemimpin dan seorang Rasul. Baik, seterusnya H ialah hiduplah dengan dakwah. Maksudnya ialah dalam ayat yang terakhir Allah sebut fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah kata kepada Nabi SAW, maka sebutlah nikmat yang kau dapat ni. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, engkau zahirkan, engkau syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini nikmat yang disebutkan yang paling besar yang diperoleh oleh Nabi SAW ialah Al-Quran. Maksudnya sampaikan Al-Quran. Wahai Muhammad, engkau rasa Quran ni terputus, kau tidak mendapat wahyu, terputus wahyu daripada engkau. Tapi ada Quran yang sebelum yang telah sampai pada engkau, maka sampaikan lagi. Jangan tunggu wahyu turun baru sampaikan. Tunggu wahyu turun baru sampaikan kepada para sahabat. Terus sampaikan. Sebab apa? Sebab Allah suruh sebutkan. Fahadith. Hendaklah engkau sebutkan. Ini adalah fi'il amar, iaitu kata suruhan. Maka mesti sampaikan. Maka Allah pesan pada Nabi dan Allah pesan pada kita, hiduplah dengan dakwah. Mungkin ada sebahagian kita diberikan nikmat dengan banyaknya ilmu. Ada sebahagian kita diberikan nikmat dengan pandainya Quran. Ada sebahagian kita diberikan nikmat dengan pandainya ilmu fardu kifayah, engineering, accountant, apa-apa saja ilmu fardu kifayah. Maka sampaikan. Sebab apa? Sebab ilmu-ilmu semuanya kita tahu datangnya daripada Allah dan datangnya daripada Quran. Dan sebab itulah pengajaran yang terakhir, kalau kita tengok, itu ialah alam adalah guru kehidupan kita.
Kenapa alam adalah guru kehidupan kita? Bila Allah sebut wadduha wal laili idza saja, maka Al-Quran ni sentiasa melahirkan saintis-saintis. Bila sebut tentang duha, maka orang kaji apa itu duha. Bilakah disebutkan waktu duha? Sampai hari ini kita tahu waktu duha ni lebih kurang 31 minit atau 28 minit selepas waktu syuruk. Kan? Kemudian sampailah sebelum tegaknya matahari waktu zuhur atau 10 minit sebelum waktu zuhur. Panjangnya waktu duha. Maka saintis kaji, orang kaji. Kenapa disebutkan waktu duha? Rupa-rupanya waktu duha ni ialah waktu yang menenangkan. Matahari tak panas sangat sebenarnya. Yang betul-betul panas ialah apabila waktu zuhur, matahari pacak atas kepala tu. Bila zuhur tu mula tergelincir matahari, maka ketika tu sebenarnya lebih panas berbanding waktu pagi. Daripada pagi sampai sebelum zuhur tu, walaupun kita rasa panas, tapi tidak sepanas, lebih menenangkan daripada waktu zuhur, ketika matahari betul-betul tegak di atas kepala. Maka saintis kaji, orang kaji. Maka alam ni, waktu duha, waktu malam, Allah sebutkan dalam surah-surah lain juga. Allah sebutkan banyak tentang fajar, wal fajr, tentang buruj. Banyak sekali Allah bersumpah dengan alam. Maka alam ni adalah guru kehidupan kita. Kita belajar dengan alam. Dan tadi kita belajar dengan matahari. Tentang waktu duha, bagaimana matahari ni sentiasa menerangi. Dan engkau, wahai Muhammad, jadilah seperti matahari. Sentiasa menerangi. Jangan pernah rasa malap. Sebagaimana matahari tidak pernah malap. Kalaulah matahari ni rebel, wahai Allah, aku tak nak keluarkan cahaya aku. Tapi matahari tak pernah rebel. Matahari tak pernah rasa down, rasa penat. Allah, dah lama dah keluar cahaya. Bolehlah sehari nak off. Tak pernah. Jadilah seperti matahari. Maka alam juga menjadi guru kepada kita. Sebab itu Allah letak nama surah ni Ad-Duha. Merujuk kepada alam. Ada sesuatu yang Allah sampaikan tentang duha. Kalau surah Al-Buruj, Allah nak sampaikan sesuatu tentang bintang, gugusan bintang. Kan? Tentang At-Tariq. Tentang apa lagi? Tentang bulan. Tentang matahari, tentang malam dan sebagainya. Maka banyak surah Asy-Syams tentang matahari. Maka banyaklah pengajaran yang kita boleh dapat daripada alam ni. Maka bila Allah bersumpah tentang alam, maka ada satu kelebihan yang Allah nak tunjukkan kepada kita tentang malam, tentang siang, tentang matahari dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Allah Akbar. Ada soalan? Ustaz, saya nak tanya mungkin soalan yang general saja Ustaz. Apakah kepentingan dia untuk kita tahu sama ada surah tu dia surah yang Makkiyah ataupun Madinah ni Ustaz? Madaniyah. Makkiyah dengan Madaniyah. Dalam Quran ni dia akan cakap surah tu Makkiyah atau Madaniyah kan. Yang ni nak tahu apa signifikannya perkara ni lah Ustaz. Baik. Signifikan tempat penurunan ataupun kita sebut sebagai istilah Makkiyah atau Madaniyah. Kalau kita tengok Makkiyah dan Madaniyah ni sifatnya bukanlah tertumpu kepada Mekah dan Madinah sahaja. Dia ada 3 pendapat. Satu pendapat menyebutkan bahawa Makkiyah ni ialah surah yang diturunkan di Mekah atau sekitarnya. Surah Madaniyah ni adalah surah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Pendapat kedua menyebutkan bahawa surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ialah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ialah surah Madaniyah. Yang keduanya ialah surah yang berkisar. Yang ketiganya ialah jikalau surah itu berkisarkan tentang tauhid, tentang akhlak, tentang kisah umat-umat Nabi terdahulu, tentang pengajaran, tentang aqidah, maka surah itu ialah surah Makkiyah. Kalau surah itu tentang ibadah, tentang syariat, solat dan sebagainya ialah surah Madaniyah. Maka yang lebih tepat sekali ialah yang kedua itu. Yang kedua itu surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah, surah Madaniyah dan surah yang diturunkan selepas Nabi berhijrah. Itu pendapat jumhur. Baik apapun
Adapun signifikan dia ialah untuk kita mengetahui latar belakang surah. Bila kita tahu dia Makkiyah atau Madaniyah, kita tahu surah ni surah sebelum Nabi berhijrah. Maksudnya ketika Nabi mula-mula menyampaikan dakwah 13 tahun pertama. Maka kisahnya kita tahu, mungkin berkisah tentang musyrikin Mekah, mungkin berkisah tentang ayat akidah, tauhid, mengesahkan Allah. Ada pun ayat-ayat yang tentang akhlak, tinggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah, meninggalkan arak contohnya dan sebagainya. Maka kita tahu latar belakang dan kita boleh tahu asbab nuzul kenapa surah itu diturunkan. Dan surah itu lebih kurang sama. Kalau ayat tentang tauhid dan akidah, kebanyakannya ialah surah Makkiyah. Tapi taklah semua sebenarnya. Ada juga Allah ingatkan juga selepas Nabi berdakwah ke Madinah, ada juga ayat-ayat yang berkisah tentang akidah. Maka ulama bahagikan Makkiyah sebelum berhijrah, Madaniyah selepas berhijrah. Itu yang disepakati. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Tafi lagi Ustaz Biasa Nabi Sallallahu. Minta maaf Ustaz. Ustaz, sementara kita bincang pasal surah duha ni kan. Saya nak tanya, dalam waktu duha itu sendiri kan, adakah waktu duha tu ada kemuncak dia sendiri? Sebab kadang-kadang bila saya adalah kalau bawa bacaan sikit dengan solat duha, ada orang syorkan solat duha pada sekian-sekian masa. Tapi untuk pengetahuan je lah Ustaz, dalam waktu duha itu sendirilah, adakah dia ada kemuncak dalam waktu duha itu sendiri? Baik. Waktu duha ni panjang. Bila selepas waktu syuruk, itu 28 minit atau ada sebut 30 minit selepas waktu syuruk, maka bermula duha dan terhentinya duha. Ada sebagian kata betul-betul sebelum masuknya zuhur, ada sebutkan 10 atau 5 minit sebelum tamat waktu zuhur. Baik. Sebab itulah ketika tegak matahari sebelum waktu zuhur, kita dilarang untuk melakukan solat duha. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu duha waktu kemuncaknya ialah waktu di mana matahari itu naik betul-betul, kita kata 60 darjah. Kalau dia naik macam ni, dia naik 60 darjah. Ada yang menyebutkan bahawa sekitar lebih kurang ada yang menyebutkan kalau sebab apa waktu berbeza-beza, tapi kalau di Malaysia ni lebih kurang waktunya kita tengah nak sibuk, nak pack itu. Lebih kurang 9.30 sampailah 10.30 sebelum dia naik lebih tinggi lagi. Ketika betul-betul orang sibuk. Pukul 8 ni dia naik lebih kurang 45 darjah dan sebagainya. Dia naik atas sikit lagi. Waktu tu semua dah mula sibuk. Ada orang memang waktu pagi, pukul 7 untuk kerja, ada orang pukul 9. Tapi kebanyakan yang semua orang mula sibuk adalah pada pukul 9 ke atas. Sebab itulah Allah kita disunatkan untuk kita melakukan solat sunat duha. Maksudnya dalam keadaan sibuk tu kita kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana surah duha ni Nabi kembali mencari Quran. Nabi tunggu Quran. Kita tengok surah duha tadi, maka Allah suruh kita kembali balik ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk macam mana pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pendapat bermacam-macam. Yalah tu Ustaz. Kalau di sektor awam ni, saya kaki tangan kerajaan. Dia pagi ni waktu yang paling biasanya mula mesyuarat 9.30 tu lah, 9.30 ke 10. Itu waktu-waktu yang biasa bos pilih lah puncak untuk mesyuarat yang besar-besar lah. Yang bos-bos akan sampai waktu tu. 9.30 ke 10 tu, itulah dia yang waktu paling sesuai sekali mesyuarat. Dia kalau sebelah petang pula, dia mesyuarat tu kau boleh yang simple-simple lah. Sebab bila petang ni dah ngantuk. Dah lemah, dah kurang tenaga tu kan. Ramai nak cepat je, nak balik. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Ada pun waktu yang tepat kemuncak tu dia berbeza-beza lah. Tapi kalau kita tengok matahari tu dah naik sekadar 60 darjah, itu adalah waktu puncak. Tapi pagi tu boleh je. Contohnya
Sekarang ni syuruk lebih kurang 7.14. Ataupun 7.14 lebih kurang 7.14. 28 minit, 30 minit, dia agak-agak lebih kurang dalam 7.44, 7.45, 7.50 boleh semayang lah. Tapi orang tak sibuk lagi sangat waktu tu sebenarnya. Yang kemuncak tu. Kemuncak manusia sibuk. Satu duha ni maksudnya ialah waktu yang memuncak. Kan? Semua orang tengah sibuk. Wallahualam. Baik, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan dengan surah yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kekuatan kepada saya minta doa pada tuan-tuan, Allah berikan kekuatan kepada kita semua. InsyaAllah jumpa pada minggu depan. Aku qala hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.